Saya kasih timeline 30 minit ah. Siap ah? Hah? Okay, on. On cikgu. On cikgu. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahidah binti Abdul Razak, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Kibabaik, selaku moderator bagi program motivasi pada pagi ini yang bertajuk Pengurusan Masa. Tak kenal maka tak cinta, maka marilah berkenalan dahulu dengan dua orang panel yang cantik jelitawan yang akan berkongsi dengan kita semua tentang pengurusan masa. Panel yang pertama merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling dari Sekolah Kebangsaan Buit Hill dan diberi nama Cikgu Rizky Fatini binti Abdul Razak. Manakala panel kita yang kedua merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling dari SK Pekan Putatan dan bernama Puan Nur Syawati binti Abdul Wahab. Kedua-dua panel kita merupakan kaunselor berdaftar dan semoga kita dapat memperoleh input yang menarik sepanjang program pada pagi ini. Pertama sekali, ribuan penghargaan buat kedua-dua panel kita pada pagi ini yang sudi untuk membuat perkongsian untuk anak-anak murid kita di daerah Penampang ini. Seperti yang kita tahu, sekarang semua anak murid kita berada di rumah dan sedang menjalani PDPR kerana wabak COVID-19. Maka diharapkan anak-anak murid semua terus bersemangat dan kekal sihat di samping dapat mengurus masa dengan lebih baik meskipun berada di rumah. Saya suka untuk ingatkan sekiranya ada sebarang soalan daripada para penonton atau anak-anak murid, boleh diajukan di dalam ruangan komen dan para panel akan menjawab soalan tersebut dalam ruang Q&A pada hujung program. Tanpa membuang masa, saya ingin usulkan soalan kepada panel kita yang pertama, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan masa dan apa yang boleh dilakukan agar kita dapat mengurus masa dengan baik. Dipersilakan Cikgu Fatin. Okey. Awalnya terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan juga kepada semua murid dan guru yang terlibat dalam webinar kita pada pagi ini. Okay. Awalnya minta maaf sebab ada masalah yang dialami, tapi kami akan cuba dengan sebaik mungkinlah. Okay. Berbalik kepada soalan saudari moderator, iaitu tajuk kita pada pagi ini adalah pengurusan masa, iaitu apa itu pengurusan masa? Okay, baiklah. Okay, pengurusan masa ni bermaksud di mana seseorang individu ataupun anda sendiri mampu mengatur masa dengan berkesan bagi melakukan aktiviti harian. Apa sahaja aktiviti dan kemudiannya kita akan berasa puas hati. Okay, dengan apa yang telah anda lakukan. Okay, dan juga pengurusan masa ni dia berkesan dan juga dia akan memberi kepentingan dalam gaya hidup yang sihat. Okay, dalam gaya hidup yang sihat dan juga apabila seorang murid pelajar yang mempunyai pengurusan masa yang baik, dia bukan saja memberi manfaat kepada diri sendiri tetapi juga orang yang berada di sekeliling. Okay, contoh paling ada orang sekeliling ialah ahli keluarga anda sendiri. Okay, contoh dia juga saya bagi satu situasi lah. Okay, dalam PDPR kita hari kali ini, okay, peranan paling penting semestinya pada ibu bapa lah. Okay, apabila murid ataupun pelajar
dapat mengurus masa dengan baik, membuat kerja dengan baik, secara tidak langsung kesan dia kepada ibu anda, di mana ibu bapa akan tekan guru-guru anda juga dengan orang harian mereka dan menyemak tugas mereka. Itu adalah maksud dia memberi manfaat kepada orang sekeliling lah. Okay. Dan juga apabila kita dapat mengurus masa dengan baik, dia akan menjadikan kita seorang yang berdisiplin. Itu maksudnya kiranya macam berkaitan sikit dengan pengurusan masa lah. Okay, sekarang kita lihat macam mana pula cara mengurus masa. Okay, cara mengurus masa saya menggunakan model EMAS, EMAS. Okay, EMAS itu kita tengok dulu yang pertama, iaitu huruf I. Okay, apa dengan huruf elak tangguh kerja? Okay, sebagai seorang murid, okay, kamu sedia maklum yang kerja makin lama lebih baik jika siapkan terus jangan ditangguh. Apabila ditangguh, beban akan dialami pada diri sendiri. Ya, jadi adalah lebih baik sekiranya dapat saja kerja terus buat, jangan tangguh. Okay, iaitu elak tangguh kerja. Okay, seterusnya kita huruf yang kedua, iaitu M. Apa ada dengan M? Okay, iaitu tetapkan matlamat atau objektif tugasan yang dibuat. Okay, apa matlamat anda buat sesuatu tugasan tersebut? Okay, jadi matlamat dia. Contoh dia bagi subjek matematik, okay, contoh tugasan dia ialah hafal sifir 3. Jadi matlamat dia ialah saya perlu hafal sifir 3 pada hari ini. Okay, itu maksud dia. Tetapkan matlamat. Bukan matlamat ini bukan saja dari segi pelajaran, boleh juga dari segi lain lah. Okay, seterusnya kita tengok pula huruf yang ketiga, iaitu E. Okay. Apa ada dengan huruf E? Iaitu bangun awal. E untuk awal, setiap hari kita dapat guna. Kita bangun awal, paling awal dalam jam 7, secukupun apa-apa saja aktiviti yang dibuat, kita akan lebih bersemangat dan hasilnya adalah sangat baik. Berbanding jika buat penat, lemah, okay. Itu yang untuk bangun awal. Kalau buat petang pula, okay. Boleh buat petang, tapi dugaan pada waktu petang tu sangat tinggi, di mana sana juga mau bermainkan, mau main basikal, main bola di kawasan rumah, bukannya di kawasan lain dengan PKP sekarang ni kan. Okay, jadi itu dugaan dia. Pada waktu malam pula pun kita akan sudah mula rasa mengantuk. Jadi waktu sesuai adalah bangun awal dan disitulah semangat kita akan meningkat dan dapat buat kerja dengan baik. Okay, seterusnya pula S. Okay, S, apa ada dengan S? Iaitu ubah sikap diri untuk tepati waktu dan jadualan yang telah dibuat. Okay. Pada poin ini, apa-apa yang kita lakukan semuanya adalah berdasarkan sikap kita sendiri. Okay, diri kita sendiri, bukannya orang lain. Okay, apabila diri kita ataupun mempunyai sikap yang baik, secara tidak langsung semua benda kita dapat buat dengan baik dan pada hari itu, contohnya hari ini akan ada baik dan tiada tekanan. Dia lebih macam lah. Jadi first thing first adalah ubah sikap diri dulu.
macam mana anda mengatur masa anda, nah barulah orang lain akan ikut dan tekanan pun tidak akan dialami oleh diri anda sendiri. Okay, itu adalah penerangan dari model emas, EMAS. Selain itu juga ada beberapa perkara ataupun cara yang boleh kita lakukan untuk mengurus masa, bergantung dengan individu sebenarnya, tapi masih boleh dilakukan. Okay, antaranya bahagikan masa. Okay, kita sedia maklum yang setiap orang mempunyai 24 jam dalam sehari. Okay, jumlah masa yang sama 24 jam sehari. Yang membezakan seorang individu dengan individu lain ialah bagaimana mereka membahagikan masa. Okey, contoh dia individu A. Okey, dia sudah tetapkan masa dia 2 jam adalah untuk bermain game, buat TikTok, okey, scroll FB, scroll Instagram. Okey, itu dia punya cara dia bagikan masa. Manakala individu B pula dia bagikan masa dengan 2 jam tu untuk belajar dan ulang kaji. Okey, berdasarkan dua situasi ni, dua individu ni, mana yang rasanya lebih sesuai? Okay. Sudah semestinya individu B. Okay. Tidak salah untuk bermain game TikTok, FB, Instagram, tapi tidaklah sampai perlu makan tempoh selama 2 jam kan untuk scroll main semua tu kan. Jadi adalah lebih baik manfaatkan 2 jam tu untuk belajar. Sebab bukannya untuk orang lain tetapi untuk diri anda sendiri. Okay, jadi itu bagikan masa. Lepas tu boleh buat dengan tetapkan jangka masa. Sini bermaksud untuk satu aktiviti tu berapa tempoh masa yang anda tetapkan. Okay, ataupun peruntukan. Contoh dia, main game. Okay, saya suka untuk sebut main game sebab fokus kita sini pelajar sekolah rendah kan. Tidak dapat dinafikan bermain game tu adalah perkara yang mereka suka, kamu suka. Okay, kalau suruh sebut antara game yang pelajar main, murid main ialah PUBG, okay, Mobile Legend. Ada lagi satu, Felfire, FF, orang panggil. Saya biasa dengar 3 permainan ni, tapi saya tidak main lah. Okay, jadi tetap masa berapa masa ataupun tempoh masa kamu mau main game. Okay, rasanya 30 minit sudah memadai lah. Okay, jangan juga sampai 2-3 jam bermain game. Bukan saya memberi kesan kepada mata kamu. Mana tahu suatu hari nanti pula meletup pula handphone tu sebab terlalu panas. Jadi kena pandailah tetapkan jangka masa. Okay. Lepas tu juga bermain Facebook. Okay, main Facebook, Instagram, lepas tu TikToknya lagi. Ada yang sampai 2-3 jam juga. Jadi adalah lebih baik aktiviti macam ni kita tetapkan masa dalam 30 minit lah paling kurang. Okay, sebab saya pun main juga benda-benda ni kecuali main PUBG kan, saya tidak main. Okay. Tapi masih boleh main tapi jangan ambil masa yang terlalu lama. Okay, kadang-kadang benda ni kita perlukan untuk kasih hilang tekanan apa semua kan, penat tengok buku, penat tengok laptop, apa semua untuk belajar. Jadi tidak salah untuk ambil beberapa tempoh masa untuk buat aktiviti yang macam gitulah, main game, scroll FB apa semua. Okay, dan yang paling penting sila tetapkan ataupun kalau boleh tetapkan jangka masa yang panjang untuk belajar. Okay, sekurang-kurangnya 2 jam. Okay, sebab saya percaya budak pelajar sekolah rendah tempoh fokus terhadap pembelajaran adalah sangat rendah. Okay, kalau suruh belajar 3-4 jam memang agak susah. Jadi sekurang-kurangnya tetapkan masa 2 jam lah. Okay, untuk menyiapkan tugasan, untuk belajar, untuk membuat ulang kaji. Macam cikgu cakap tadi, macam saya cakap tadi, benda ni bukan belajar ni, ilmu yang kamu dapat bukannya untuk orang lain tetapi untuk diri kamu sendiri. Okay. Dan juga yang ketiga, yang terakhir, cara pengurusan masa yang cikgu boleh
kongsikan dengan kamu ialah kurangkan pembaziran masa. Okey. Apa yang maksudkan dengan kurangkan pembaziran masa? Adakah main game tu bazirkan masa? Okey. Macam cikgu cakap tadi, main game apa semua bazirkan masa asal tidak ambil masa yang lama. Okey, sampai tidak tidur malam, berjaga. Jadi esok pagi dia sudah lemah, penat apa semua, itu. Jadi cukup sekadar 30 minit dan juga adalah lebih baik, okey, bermain game tu kamu tukar dengan aktiviti yang lain. Apa aktiviti lain tu? Okey, seperti kembangkan kemahiran kamu, kemahiran yang ada dalam diri kamu. Okey, sebenarnya setiap orang mempunyai kemahiran tersendiri. Setiap orang ada. Cuma macam mana mau kembangkan kemahiran tersebut? Okey, contoh dia, kemahiran yang boleh kamu perkembangkan iaitu kemahiran memasak. Okey, kemahiran menjahit ataupun kemahiran membuat kek. Ini antara 3 kemahiran yang kamu boleh buat. Mungkin boleh juga buat kemahiran-kemahiran lain. Okey, tingkatkan kemahiran-kemahiran tersebut. Okey, benda ni, kemahiran ni cikgu tidak dapat, tapi yang boleh ajar kamu ialah ibu bapa kamu. Di sinilah peluang dan ruang untuk kamu belajar dengan ibu bapa kamu. Ambil ilmu dorang untuk bawa hingga ke masa depan. Mana tahu kan pergi anak kamu pula, macam itulah. Jadi dan juga boleh menjadi seorang yang lebih berjaya dengan kemahiran-kemahiran yang ada. Jadi chef terkenal contoh dia. Lepas tu menjadi seorang designer yang terkenal. Dan juga seorang yang pastry yang terkenal di Malaysia ni, di Sabah ni ataupun di Penampang ni. Itu tidak mustahil lah untuk buat. Jadi manfaatkan masa yang ada ni untuk buat aktiviti yang macam tu. Okay, jangan bazirkan lah. Okay. Cikgu rasa itu saja perkongsian mengenai apa yang dimaksudkan dengan pengurusan masa dan cara mengurus masa. Okay. Mungkin ada kekurangan dia, jadi harapnya mana yang sudah dikongsikan tu boleh diamalkan. Actually banyak lagi, tapi boleh murid senang untuk lakukan. Okay. Jadi saudari moderator, pada saudari moderator. Okey, terima kasih Cikgu Fatin. Wah, mantap sungguh perkongsian daripada panel kita yang pertama. Emas, E, elak tangguh, M, matlamat. Bangun awal dan ubah sikap diri untuk sentiasa tepati waktu. Diharapkan anak-anak dapat peka dengan perkongsian daripada panel pertama kita dan panel yang seterusnya. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan panel kedua kita. Bolehkah Puan kongsikan pada pagi ini tentang kepentingan pengurusan masa dan nasihat yang boleh dikongsikan kepada anak-anak murid tentang pengurusan masa? Dipersilakan. Okay, hai. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua. Okay, tanpa melengahkan masa, saya akan menerangkan serba sedikit tentang kepentingan pengurusan masa. Okay. Untuk bagi murid yang ingin cemerlang, ingin berjaya dalam akademik, wajib menguruskan masa dengan cara yang paling sempurna, optimum dan berkesan. Okey, pengurusan masa yang cemerlang, yang baik, okey, merupakan salah satu kunci kejayaan dalam akademik dan juga hidup. Okay, antara kepentingan pengurusan masa yang pertama sekali adalah masa dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Jika seorang murid yang cemerlang, yang ingin cemerlang, menggunakan teknik yang betul dalam pengurusan masa, mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, yang bersesuaian, maka masa seharian itu tidak akan menyebabkan mereka terjerumus dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya,
macam yang panel pertama katakan, sebutkan sebentar tadi, kalau berlebihan dalam bermain game, pastinya dia kategori dalam kategori aktiviti yang kurang bermanfaat lah, tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah disiplin diri yang mantap dapat dibentuk. Okey, kerana murid yang menentukan masa. Kita sendiri yang menentukan masa, bukan masa yang menentukan kita. Jika kita dapat menentukan masa dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian, yang berfaedah, semestinya kita akan dapat membentuk diri kita jadi seorang yang lebih berdisiplin. Okey. Yang ketiga, urusan, tugasan, kerja sekolah dapat disiapkan dengan lancar dan kita boleh katakan on time. Jadi seterusnya dapat mengelakkan daripada tekanan. Jika kita menguruskan masa dengan baik, dengan cemerlang, dengan bagus, semestinya urusan seharian setiap hari dari konteks murid, kerja-kerja sekolah, tugasan-tugasan pastinya tidak menjadi masalah dan dapat mengelakkan diri daripada menghadapi tekanan kerana jika bertangguh masa, tidak dapat mengurus masa dengan baik, semestinya akan berlambak-lambak, kita melonggokkan kerja-kerja sekolah yang sebelum-sebelum ni, yang semalam belum siap, ditangguhkan ke hari ini lagi belum siap, ditangguhkan. Jadi jika kita dapat menguruskan masa dengan baik, pastinya kita dapat mengelakkan. Okey, itu daripada segi kepentingan pengurusan masa. Okey, ini adalah sedikit nasihat kepada semua murid tentang pengurusan masa. Okay. Sebagai seorang pelajar, seorang murid, pengurusan masa yang baik ialah pengurusan masa yang dapat menyeimbangkan antara aktiviti belajar dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Bukan bermaksud tidak boleh kita dengan hiburan, game, kan, menonton TV, video, YouTube, bukan bermaksud tidak boleh sama sekali, tetapi kita perlulah menyeimbangkan. Okay, sesetengah pelajar mereka gagal membuat perancangan masa dengan betul sehingga menyebabkan pembelajaran tertinggal. Jadi rugi di situ kan. Sebab ini pengurusan masa ni sangat penting kerana seperti yang saya sebutkan merupakan salah satu kunci kejayaan. Jadi oleh yang demikian, betapa pentingnya pengurusan masa dalam pembelajaran agar pencapaian akademik murid dapat meningkat dari semasa ke semasa. Okey, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cikgu Syawati untuk perkongsian yang sangat mantap tentang kepentingan pengurusan masa. Anak-anak, ingatlah bahawa kita yang menentukan masa, bukan masa yang menentukan kita. Baiklah, terima kasih saya ucapkan dan sejuta penghargaan diberikan kepada kedua-dua panel kita atas perkongsian yang cukup bermakna tentang pengurusan masa. Ribuan penghargaan juga kepada anak-anak murid daripada sekolah di daerah Penampang ini yang sudi mendengar perkongsian kita pada pagi ini. Diharapkan agar diri kita dapat mengurus masa dengan lebih baik agar menjadi manusia yang cemerlang. Ingatlah anak-anak murid semua, masa yang dipinjamkan Tuhan untuk kita tidak akan berpatah balik semula pada kita. Jadikanlah setiap detik saat itu satu langkah untuk kita sentiasa memperbaiki diri dan tingkatkan prestasi diri. Orang yang berjaya merupakan orang yang bijak mengurus masa. Akhir kalam, madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Saya wakil dari Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Penampang ingin memohon maaf atas segala kesilapan atau salah tutur bicara dalam perkongsian kita pada pagi ini. Diingatkan agar anak-anak murid dan juga rakan-rakan untuk tetap menjaga SOP yang telah ditetapkan
agar kita dapat melawan pandemik COVID-19 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sekiranya ada soalan daripada para penonton, boleh diajukan untuk kita ajukan kepada para panel. Okey, baiklah, ada soalan daripada para penonton. Soalan diajukan kepada mana-mana panel yang boleh menjawablah soalan ni. Soalan yang pertama ialah bagaimana untuk membahagikan waktu sewaktu PDPR? Dipersilakan. Okey. Sejauhlah. Okey, mana tahu Cikgu Wati boleh tambah tadi bagaimana nak bagikan masa PDPR. Okey, berdasarkan maklumat ataupun perkara yang saya tahu dekat sekolah saya, dan juga saya rasa mungkin sekolah lain pun buat benda yang sama, di mana ada jadual yang telah dikeluarkan oleh penolong keadaan 1 untuk setiap pelajar, untuk setiap tahun. Okey, jadi bagaimana pula jadi cara yang lagi sesuai ataupun yang boleh dibuat adalah ikut jadual yang sudah diberikan. Okey, ikut jadual. Contohnya pada jam 8 adalah subjek Melayu. Okey, jadi tepat pada jam 8 terus fokus dengan dan juga macam tu juga dengan subjek-subjek lain. Okey, sebab bahasa macam mana sebab yang saya tahu akan ada jadual yang pihak ataupun untuk murid. Okey, jadi itu adalah cara yang senang lah untuk mengurus masa sepanjang PDPR ni kalau ikut jadual itu. Okey, saya rasa untuk saya itu je lah ikut jadual yang telah ada ibu bapa yang bekerja. Okey, ini banyak terjadi lah. Okey, ada ibu bapa yang bekerja secara tidak langsung, pembelajaran mereka tu akan terganggu. Okey, memang akan terganggu, tidak dapat on time. Okey, jadi adalah lebih baik sekiranya buat satu persatu sajalah. Okey, macam saya telah nyatakan tadi cara mengurus masa. Tetapkan jangka masa untuk menyiapkan satu-satu tugasan. Okey, sebab yang dapat mengatur masa adalah diri anda sendiri. Okey, kalau cikgu tadi ada mustahil untuk kamu ikut sepenuhnya kan, tetapkan tempoh masa untuk menyiapkan satu-satu tugasan tersebut. Soalan nombor 1 lah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Fatin. Kita ada soalan yang kedua daripada para penonton. Soalannya daripada ulat buku, macam mana nak buat jadual belajar yang berkesan untuk murid lebih-lebih lagi waktu PKP ini? Dipersilakan mana-mana panel.
nampaknya panel satu ada masalah lain. Okay. Okey kan? Okey, saya akan cuba jawab lah. Okey, moderator, saya akan cuba jawab. Okey, soalannya macam mana nak belajar berkesan? Macam mana mau belajar berkesan lah? Okey. Saya tidak pasti. Okey, saya akan cuba jawab soalan ni kan. Okay, macam mana untuk cara belajar yang berkesan lebih-lebih lagi waktu PKP ni? Okay. Mungkin cara yang berkesan yang boleh murid-murid lakukan ialah pertama, okay, yang salah tulis yang keadaan selesa, jadi kita dapat belajar dengan baik. Kita dapat memberi fokus murid, tetapi kadang-kadang masa guru pun mempunyai masalah yang sama, iaitu line. Macam sekarang pun saya percaya ada gangguan line kan. Maaf tentang yang itu, saya pun luar dari kemampuan. Okay. Jadi cara yang kedua mungkin boleh pastikanlah data internet mencukupi. Okay, gangguan-gangguan lain. Okay, itu mungkin yang boleh dua perkara yang boleh dipastikan agar dapat okay, dan juga untuk mengajar ataupun mendidik murid untuk membaca banyakkan membaca. Saya rasa macam agak susah untuk buat perkongsian seperti itu sebab saya faham, saya berfokus kepada murid sekolah saya kan, jadi kaedah itu tidak berkesan untuk mereka. Jadi macam terpulang dari individu lah macam mana untuk belajar, tapi benda yang saya tekankan adalah dua ni lah, iaitu persekitaran yang bagus, cukup peralatan, lain yang okay. Jadi saya soalan dua itu yang saya boleh jawab lah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Fatin. Sekiranya ada sebarang soalan daripada para penonton boleh diajukan, dan kami daripada pihak Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Penampang mohon maaf atas segala kesilapan teknikal. Okey, ada lagi soalan daripada saudara atau saudari ulat buku. Macam mana kita nak tarik minat atau motivasi murid untuk terus mengikuti PDPR ini dan berkaitan dengan pengurusan masa? Dipersilakan. Okay, hai.
Okay, soalan macam mana kita nak tarik minat atau motivasi murid untuk terus mengikuti PDPR ni dengan kita kaitkan dengan pengurusan masa. Okay, kalau waktu PDPR ni kita pun sedia maklum, motivasi, sedangkan guru sendiri motivasi pun ada naik turun. Semua pun ada apa orang kata berkaitan dengan emosi, dengan mental, okay. Jadi untuk menarik minat atau motivasi murid tu, maksudnya ni dari segi kita sebagai konteks seorang guru lah kan, maksudnya macam tu. Jadi maksudnya kita sebagai guru perlu dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian, yang menarik, tidak membebankan. Rasanya faham kan? Tidak membebankan tu. Maksudnya sesuai, capai objektif. Jangan terlalu kita bagi kerja yang terlalu agak sukar. Kita perlu ambil maklum, faham semua murid kita untuk agar dapat capai objektif yang kita nak capai lah. Pengurusan masa pula itu daripada murid kan, daripada murid. Kita semua sekolah memberikan jadual kan, jadual. Jadi murid perlu ikut jadual PDPR yang telah ditetapkan. Ikut jadual PDPR tu insyaAllah okey. Bagi murid yang ibu bapanya bekerja, kita bagi kelonggaran. Rasanya semua guru pun guna teknik yang sama, iaitu kelonggaran, kesesuaian dengan kelapangan ibu bapa selepas yang bekerja. Okey, itu sajalah bagi tarik minat dan motivasi murid dari segi pengurusan masa juga. Kita ikut jadual lah. Okay, pastikan semua siap ikut jadual lah. Hari ni punya kerja, hari ni siap, bagi tidak berlaku longgokan dan lambakan kerja-kerja. Okay? Okay. Kembali ke moderator. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Fatin dan Cikgu Syawati atas perkongsian yang sangat mantap tentang pengurusan masa. Diharapkan agar diri saya sendiri dan diri panel dan diri anak-anak murid semua dapat mengurus masa walaupun berada di rumah, walaupun sedang menjalani PDPR di rumah. Okey. Oh, ada satu lagi soalan daripada saudara Jupri Tailong. Maafkan saya. Bosan dan tidak faham kalau PDPR. Macam mana cara nak mengatasinya? Dipersilakan para panel. Okey, bosan dan tidak faham kalau PDPR. Okey, kita kena maklum, okey. PDPR ni kita banyak cabaran. Jadi salah satu cabaran dia adalah bila belajar daripada rumah ni, kita tidak berlaku konsep dua hala secara berdepan. Okey, apabila bosan tu, bila part bosan ni itu saya tolak tepi dulu. Bila tidak faham, okey, konsep tidak faham. Bila tidak faham, sebab itu rasanya waktu PDPR ni setiap murid mempunyai nombor telefon, kan? Nombor WhatsApp, Telegram, guru-guru subjek, guru kelas. Kalau tidak faham, pastikan kamu terus bertanya. Okey, terus bertanya. Janganlah simpan. Bila tidak bertanya, makinlah tidak faham. Kan? Okay, terus bertanya. Mana yang tidak faham? Part mana yang tidak faham? Terus bertanya. Jangan pendam, jangan simpan. Boleh. Jangan malu untuk bertanya lah. Malu bertanya tu sesat jalan. Jadi untuk bagi mengelakkan terus tidak tahu, terus tidak faham, jadi makanya kena rajin bertanya dengan cikgu. Okey, boleh? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Syawati. Ingat, malu bertanya sesat jalan. Maka buang rasa malu dan terus hubungi guru-guru subjek untuk bertanya tentang soalan-soalan yang tidak difahami.
Okey, baiklah. Sekian. Tiada soalan lagi daripada para penonton. Maka dengan berakhirnya sesi soal jawab Q&A sebentar tadi, maka berakhirlah program motivasi kita pada pagi ini. Sekian, Okey, sebelum kita mengakhirkan program motivasi kita pada pagi ini, ada sebarang ucapan dari panel yang ingin disampaikan kepada anak-anak murid. Dipersilakan Cikgu Fatin dahulu. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah. Sebagai penutup kepada semua penutup untuk perkongsian pada hari ini, kepada pelajar kepada pelajar yang ada dalam ni, teruskan semangat sepanjang PDPR ni. Tapi semangat itu perlu dicari dan teruskan. Kesian dengan ibu bapa kamu, kesian dengan cikgu-cikgu kamu. Jadi buat terbaik, buat sebaik mungkin untuk diri kamu. Buat ibu bapa yang ada dalam ni, terima kasih. Saya wakil guru mengucapkan terima kasih kerana telah membantu guru-guru sepanjang PDPR ni. Tanpa bantuan ibu bapa, rasanya PDPR ni tidak dapat diteruskanlah. Matlamat ataupun objektif setiap sekolah pun tidak dapat dicapai. Dan untuk guru-guru, teruskan bertahan, teruskan perjuangan dalam mendidik anak bangsa. Jadi akhir sekali saya minta maaf sekiranya ada masalah ataupun salah di sepanjang perkongsian ni, terutamanya masalah line. Minta maaf tentang yang itu, insyaAllah akan diperbaiki di masa. Baiklah, dipersilakan Cikgu Syawati untuk memberi ucapan ataupun kata-kata nasihat ataupun sebarang kata-kata hikmat untuk dikongsikan kepada anak-anak murid. Okey, harap lain saya okey. Okey, daripada saya pula. Okey, untuk murid-murid jika mempunyai masalah dalam membuat jadual belajar atau mempunyai masalah daripada segi emosi, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan emosi, jadual belajar ke, pengurusan masa yang bagaimana yang berkesan, boleh berhubung dengan guru bimbingan konseling sekolah. Itu gunanya guru bimbingan konseling anda. Kaunselor sekolah anda. Okey, kami sedia menanti anda. Jadi boleh berhubung dengan guru konseling atau kaunselor sekolah anda. Okey? Teruskan semangat belajar. Okey, kembali ke moderator. Okey, terima kasih kedua-dua panel atas kata-kata semangat yang dikongsikan. Okey. Akhir kalam, saya wakil daripada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Penampang ingin memohon maaf atas segala kesilapan teknikal atau salah tutur bicara dalam perkongsian kita pada pagi ini.
Diingatkan sekali lagi agar anak-anak murid dan juga rakan-rakan untuk tetap menjaga SOP yang telah ditetapkan agar kita dapat melawan pandemik COVID-19 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.